Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Madam Pahuk. Terima kasih Tan Sri Yang Tertua. Soalan saya nombor 4. Yang Dipertua, sebenarnya jika kita membuat perbandingan yuran Universiti Awam negara kita, sebenarnya yuran Universiti Awam negara kita adalah murah. Saya ambil satu contoh di mana yuran untuk perubatan, bidang perubatan di Universiti Malaya aja hanya 2,560, UKM 1,800, USM 3,160 dan UITM 1,160 untuk setahun. Jika kita banding dengan kos untuk bidang perubatan tahunan ialah RM60,000. Jika kita andaikan yuran tersebut ialah RM3,000 setahun, dibagi RM60,000 kali 100, ianya merupakan hanya 5% daripada kos untuk pelajar-pelajar perubatan. Jika dibanding pula untuk pelajar-pelajar bidang kejuruteraan, yuran untuk pelajar kejuruteraan setahun di UM ialah RM1,978, di UKM RM1,400, di USM RM2,760 dan UITM RM1,160. Kalau dipuratakan kepada RM3,000 juga, daripada jumlah keseluruhan RM30,000, ianya tak sampai. Ia hanya merupakan 10% daripada kos untuk pelajar-pelajar tersebut. Ini bermakna yuran di Universiti Awam kita adalah murah. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi bantuan pendidikan untuk pelajar-pelajar kita adalah banyak. Kita ada PT-PTN yang membiayai hampir 200,000 pelajar setiap tahun. Kita ada juga beasiswa dan pinjaman JPA, beasiswa Agong, Universiti Yayasan Tunku Abdul Rahman, MARA, GLC, Yayasan-Yayasan Negeri dan juga yayasan-yayasan yang lain yang beri bantuan. Keseluruhannya bantuan pendidikan untuk pelajar-pelajar negara kita adalah banyak. Ketiga, kalau kita lihat juga perbelanjaan kerajaan untuk pendidikan adalah sangat tinggi. Saya nak ulang sini ialah sangat tinggi. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh U21 yang merupakan yang terdiri daripada beberapa universiti Melbourne, University Nottingham, University of British Columbia, University College London dan Shanghai Jiatong University, mengatakan bahawa kedudukan Malaysia daripada 50 buah universiti yang terpilih ialah di tangga ke-13 dari segi sumber kerajaan. Dan jika kita lihat kalau kita membuat perbandingan dari segi GDP, izin saya baca dalam bahasa Inggeris. Ini mengatakan the top 2 countries devoting greater resources to higher education than is expected at the level of GDP per capita are Serbia and Malaysia. Bermakna yang saya nak katakan di sini ialah perbelanjaan kerajaan untuk pendidikan tinggi adalah amat tinggi. Seterusnya, banyak perbandingan dibuat dengan negara-negara Norway, Denmark, Finland dan juga Jerman yang mengatakan mereka membekalkan pendidikan yang percuma. Saya nak katakan di sini ialah di mana negara-negara tersebut mengenakan cukai pendapatan antara 40% hingga 60%. Cukai pendapatan negara kita hanya 26%. Masa yang sama, negara-negara tersebut juga mengenakan GST dan VAT yang tinggi. Keseluruhannya saya nak mengatakan pada hari ini bahawa pendidikan di negara kita ialah hampir percuma. Soalan tambahan saya. Terima kasih kerana jawapan itu. Dan saya perhatikan bahawa peratusan belanja untuk pendidikan di Malaysia ini sangat tinggi yang telah saya ingat diasaskan oleh Menteri Keuangan yang lama itu Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dan soalan tambahan saya, memanglah betul apa yang Menteri katakan bahawa ada perbezaan antara yuran-yuran di antara universiti-universiti di Malaysia ini. Soalan saya bukan di antara IPTA dan IPTA-S. Soalan saya adalah antara IPTA ini ada beza-bedanya. Katalah saya ambil jurusan law, ya? Perundangan. Kalau dibandingkan di UM adalah RM900, dan USM juga adalah RM900. Tetapi di USM, Bar Council tidak mengiktiraf. Dan dia kena graduan LLB ni, USIM, dikenaki mengambil peperiksaan khas Certificate in Legal Practice dengan bayaran sebanyak RM7,000 sebelum layak untuk menduduki chambering. Jadi soalan saya, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menangani anomali berkaitan dengan pengiktirafan yang berbeza di antara graduan ini, dan juga bagaimana mengubah dasar penyelarasan supaya yuran pengajian bagi kursus-kursus yang sama di IPTA Malaysia yang sama, yang lain-lain di Malaysia, tetapi kursus yang sama tetapi yurannya berbeza. Apakah ada yang boleh direkogniskan, diiktiraf, yang ada yang tidak diiktiraf? Terima kasih. Dalam kita memberi otonomi kepada universiti, universiti boleh menetapkan yuran mereka masing-masing. Sebab itulah ini menggambarkan bahawa proses otonomi universiti itu memang berjalan. Dan walau bagaimanapun, saya telah membuat pengumuman bahawa setiap universiti supaya tidak menaikkan yuran untuk ijazah pertama. Ini arahan yang telah saya keluarkan, dan kita lihat tidak ada peningkatan yuran. Dari segi langkah-langkah pengiktirafan sebenarnya untuk undang-undang ianya ditentukan oleh Bar Council. Baru-baru ini ada beberapa universiti yang masih belum diberi pengiktirafan tapi telah mendapat pengiktirafan mereka selepas perbincangan dibuat dengan council-council mereka yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan saya. Saya ingin bertanya tentang keadaan bayaran yuran ni kepada Menteri lah. Agaknya kenapa Kerajaan Negeri Selangor sendiri tidak memberi secara percuma pelajar-pelajar yang belajar di UNICEL bagi rakyat Selangor? Dan yang keduanya, jika kita mengadakan pembelajaran secara percuma, adakah ini akan mengurangkan jumlah kemasukan pelajar-pelajar ke universiti kerana terpaksa kita menanggung kos yang lebih tinggi? Terima kasih Menteri. Masih yang berhormat Datuk Mukhtar bin Radin Kinabatangan. Terima kasih Tan Sri. Soalan nombor 5. High five. Tan Sri Yang Di-Pertua yang dikasihi, penubuhan Eskom adalah untuk mengawal pantai timur Sabah dari diceroboh oleh Royal Sulu Force RSF. Pencerobohan pertama berlaku di Kampung Tanduo, Lahad Datu pada bulan Februari 2013. Setakat ini Eskom telah berjaya mencapai objektif penubuhannya, iaitu mengawal dari berlakunya pencerobohan ke atas Sabah oleh Royal Sulu Force yang berulang. Namun begitu, Eskom kini menghadapi satu cabaran lain, di mana ianya berhadapan dengan situasi jenayah rentas sempadan di perairan pantai timur Sabah oleh kumpulan Kidnap for Ransom KFRG dari selatan Filipina. Langkah memperketatkan kawalan keselamatan yang dilakukan oleh Eskom, khususnya di resort sangka ikan dan laluan-laluan berisiko, telah memaksa KFRG menukar modus operandi mereka dengan mengubah sasaran kepada vessel-vessel yang bergerak perlahan atau yang mempunyai low freeboard ataupun soft targets. Ini jelas menunjukkan bahawa inisiatif pengukuhan dan perancangan keselamatan ke atas resort tempat tumpuan pelancong, sangka ikan dan laluan-laluan yang berisiko adalah berkesan dan memaksa KFRG mengubah sasaran kepada sasaran mudah ataupun soft target seperti kapal dagang,
kapal tunda dan juga bot-bot nelayan. Dalam memerangi pencorekan rentas sempadan oleh KFRG, Eskom merangka pendekatan yang lebih holistik dan bersepadu bagi memperkemaskan bentuk kawal selia di perairan S-Zone yang begitu luas sehingga menjangkau sepanjang 1,733.7 km dari Kudat hingga ke Tawau seperti berikut. Yang pertama, meneruskan kesiapsiagaan dan keupayaan aset termasuk menempatkan beberapa anggota keselamatan di lokasi-lokasi yang punya risiko tinggi berlakunya jenayah colek seperti di resort-resort, sangka ikan dan chalet serta lokasi-lokasi yang dipikirkan berisiko berlakunya jenayah rentas padan. Yang keduanya, memperkukuhkan jaringan kerjasama dengan agensi berkaitan di negara jiran termasuk Filipina dan Indonesia bagi bersama-sama memainkan peranan yang lebih efektif dalam mengawal selia pintu-pintu masuk keluar di perairan mereka. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan risikan dan pertukaran maklumat termasuk mengadakan kerjasama dengan kerajaan Filipina dan Indonesia. Yang keempatnya ialah mempergiatkan penglibatan semua masyarakat khususnya di peringkat akar umbi termasuk ketua-ketua kampung dan pengurusi JKK, pemimpin belia wanis supaya dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan sentiasa berganding bahu bersama-sama dengan Eskom untuk menangani isu-isu keselamatan di kawasan masing-masing. Yang kelima, mempertingkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa lain untuk menyegerakan tindakan susulan seperti pendatang tanpa izin yang terdapat di ladang-ladang ataupun pusat-pusat perniagaan yang menggaji parti dan mematahkan jaringan atau rangkaian jenayah rentas sempadan. Yang keenam, meningkatkan kesiapsiagaan aset supaya berada dalam keadaan terbaik agar dapat digunakan secara serta-merta sekiranya diperlukan. 7. Meningkatkan operasi-operasi daratan dan laut sebagai usaha pencegahan dan sebagai show of force. Yang ketujuh, meneruskan operasi-operasi khas memburu sarang-sarang jenayah tali baru Abu Sayyaf dari masa ke semasa. Yang ke-9, memberi perlindungan keselamatan pelayaran biasa-biasa yang melalui perairan S-Zone. 10. Memastikan semua bot nelayan dan takbot memasang Automatic Identification System AIS dan alatan komunikasi. Ke-11, sentiasa mengkaji semula setiap strategi dan kesesuaian kelengkapan yang sedia ada. Satu faktor utama yang menjadikan pencolekan rentas padan ini berlaku adalah disebabkan oleh KFRG ini menjadikan aktiviti pencolekan sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Ini menyebabkan banyak kumpulan pencolek yang baru wujud kerana hasil yang bakal diperoleh. Aktiviti pencolekan rentas padan ini juga turut disumbangkan dengan taraf kehidupan penduduk di selatan Filipina yang cukup sukar. Oleh itu, penyelesaian secara holistik dan melibatkan bukan sahaja masyarakat tetapi juga kerajaan Filipina amat diperlukan bagi menyelesaikan isu ini, dan usaha ini memerlukan tempoh masa yang panjang. Terima kasih. Kira bertahan. Terima kasih Tan Sri. Sejak diwujudkan Eskom ini telah membelanjakan lebih kurang 146 juta. Jadi memang tidak ada keraguan Tan Sri di atas komitmen kerajaan persekutuan untuk menjamin keselamatan rakyat Malaysia di Sabah. Yang menjadi keraguan kita, soalan saya, adakah pendekatan yang dilaksanakan oleh Eskom ini telah berjaya mengekang matlamat, iaitu untuk mencegah penceroboh-penceroboh luar masuk ke perairan negeri Sabah. Sebab contohnya Tan Sri, tahun 2016 4 penculikan berlaku. Ini bermakna wang yang banyak itu tidak memberi impak apa-apa kepada keselamatan yang diharapkan. Apa yang impak yang berlaku, rakyat Sabah katakan harga makanan laut, ikan dan sebagainya meningkat Tan Sri. Ikan kembung dulu RM2, sekarang RM12 sampai RM15. Sebab dia ada perintah berkurung. Jadi menangkap ikan, aktiviti menangkap ikan sudah kurang. Itu yang impak yang paling ketara lah, menghimpit rakyat Malaysia di Sabah. Jadi apakah tindakan pendekatan yang lebih baik lagi lah dilihat oleh Eskom, oleh kerajaan ke arah untuk memastikan bahawa penculikan ini tidak berlaku lagi di negeri Sabah dan keselamatan rakyat di sana terjamin. Terima kasih.
Tan Sri Yang di-Pertua, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahawa kejayaan Eskom matlamat pertumbuhannya ialah bila kita dapat mematahkan serangan. Bila kita tubuh Eskom ni sebab kita diserang. Jadi serangan telah kita dapat selesaikan. Tetapi kita menghadapi masalah yang kedua, iaitu jenayah rentas sempadan. Kalau jenayah ini, dia orang tangkap orang sembunyi kat Malaysia, selamat kita. Ini masalah, ambil orang ni sembunyi kat selatan Filipina, itu menimbulkan masalah. Tapi yang berhormat kena tengok bahawa kita telah mengetakkan kawalan di resort. Dia tak boleh colek di resort lagi. Di tempat pelancongan, dia tak boleh colek. Kemudian di chalet, tak boleh colek. Sebab semua tentera, kita letakkan pasukan keselamatan di sana. Tetapi dia pergi ambil kepada soft target, iaitu nelayan ataupun takbot yang bergerak perlahan dan juga bot yang rendah. Dengan itu mereka ini juga bergerak di kawasan yang agak jauh. Malah di salah satu bila takbot yang ditangkap itu, kita tidak, radar kita tidak dapat mengesan, dan mereka kata masuk dalam kawasan kita. Tetapi arus telah menghanyutkan bot itu masuk ke kawasan kita. Jadi sekarang ni mereka memberi perhatian kepada soft targets. Dan sekarang ni kita juga akan beri perhatian kepada soft target. Tapi yang berhormat, untuk jangka panjang, seperti yang saya lancarkan bawah-bawah ini, rakyat harus sama-sama menjaga keselamatan. Dengan itu, kita akan membuat, meminta seramai mungkin kawan-kawan kita di kawasan ini untuk menyertai pasukan sukarelawan. Bawah-bawah ini kerajaan telah membenarkan penubuhan sukarelawan APMM. Iaitu sebanyak 5,000 pada tahun ini. Dan ini kita akan bagi perhatian di kawasan Eskom untuk menggalakkan rakyat untuk menyertai pasukan sukarelawan Eskom. Jadi pasukan sukarelawan APMM. Dengan cara rakyat bersama dengan pihak kerajaan untuk menentang penjenayah, saya rasa kita boleh kurangkan ataupun sekurang-kurangnya mungkin pada jangka panjang kita dapat selesaikan. Sekarang masalahnya bila kidnap forensik menjadi bisnes. Sudah pasti ada orang dalam, ada orang luar. Ada parti yang duduk di sini bagi maklumat, akhirnya mereka mudah masuk ke sini. Sebab ini dah jadi perniagaan. Kalau kidnap 4 orang, dapat sekian banyak dan sebagainya. Jadi yang ini kita kena patahkan. Dan kita, yang paling penting sekarang ni, kita mengetahui gerakan mereka dan kita akan cuba yang sebaik mungkin untuk menghadapinya. Sila, Pon. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ada mendengar hujah dan juga penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, dan ini bukan cerita baru, cerita lama. Pengkalan data kita dah ada dah. Persoalan dia, Tan Sri Yang Di-Pertua, pertama dari segi kedaulatan negara kita. Yang keduanya, keselamatan nyawa manusia di kawasan itu. Tidak harus diambil ringan. Walaupun saya sedar dan tahu, seperti Yang Berhormat Kinabalu Batangan menyatakan, perbelanjaan kerajaan cukup banyak. Tapi keberkesanan dia, Tan Sri Yang Di-Pertua, selama 50 tahun lebih dah. Kejadian ini bukan kejadian yang baru. 2016 tadi disebutkan 4 kali kejadian lanun yang menyebabkan bukan hanya rompakan wang, tanduan membabitkan nyawa manusia, bukan hanya rakyat daripada Malaysia, Semenanjung, bahkan juga daripada Sabah dan Sarawak. Dan yang penting ialah kedaulatan negara kita. Jelas dia, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya nak tanya, fokus dari segi keutamaan yang harus diberikan oleh kerajaan. Sedarkah Yang Berhormat, di peringkat akar umbi itu, minyak petrol untuk rondaan pun tak cukup. Saya ahli parlimen, kawasan Semporna ada 5 penggal dah. Saya dah suarakan perkara ini zaman daripada dahulu, dah 3 orang Perdana Menteri dah. Ya, tindakan demi tindakan yang kita lakukan yang perlu dipertingkatkan. Masalah dia kehidupan masyarakat kita masih dalam keadaan yang tidak terjamin. Mengapa pihak kerajaan tidak mengambil langkah yang drastik?
resources yang ada dengan izin, kekuatan kerajaan yang ada, pengkalan tentera udara contohnya, helikopter. Saya dah surahkan banyak, bukan hanya di parlimen, di kabinet pun. Letak di Labuan. Kem tentera Lokawi yang ada. Berapa kerap sangat di Lokawi itu ada penculikan dia. Ya. Kapal-kapal yang ada di Lumut, berapa kali Lumut kena colek. Ini yang saya sebutkan. Resources yang ada. Make sure that ensure for the safety and kedaulatan negara kita, place them where they needed. So badly. Ini tak. Kita, ini lanun macam-macam. Sehingga ada pun tuduhan bahawa kononnya saya yang la haula wala quwata. Fitnah semata-mata. Macam-macam fitnah. Tapi saya bimbang Tan Sri. Ini saya nak minta daripada, adakah rancangan kerajaan soalan dia. Ya? Dari segi penyusunan kekuatan yang ada, bukan hanya dari segi enforcement, dari segi dah kita tahu jaminan jam 6, jam berapa tak boleh, perintah berkurung, tapi kapal mesti berlalu lagi, masih lagi jalan di kawasan itu. Ya, kerjasama dengan kerajaan kita, sidang yang lalu, Tan Sri, adakah kerjasama di antara kerajaan Filipina dan juga negara kita susun dengan baik? When they attack, contohnya pahlawan, Kudat must be alerted, pasal itu yang paling dekat dengan pahlawan. Ya, kalau setakat persoalan dia. Saya rasa soalan itu sudah, saya rasa Menteri sudah paham dengan apa yang diujar oleh Yang Berhormat. Sila, Menteri. Shalom, biar Menteri menjawab dulu. Yang Berhormat Tan Sri, berhubung dengan kekurangan minyak, memang yang ini kita menyedarinya. Tetapi untuk keselamatan kita tidak betul ansur. Jadi ada sekali masa disebut bahawa minyak akan berkurangan dalam masa 2-3 hari. Kita dah masuk dulu. Ya. Jadi apa yang Muhammad sebut tu, itu mungkin cakap-cakap kata lagi 3 hari minyak kurang. Kita dah masuk 3 hari sebelum minyak kurang. Yang Muhammad, saya tahu tu. Dan saya monitor benda ni, Yang Muhammad. Ya. Yang Muhammad walaupun daripada sana, tapi saya sentiasa berada di sana dari masa ke semasa. Yang Muhammad, kita nak beritahu bahawa sejak Eskom ditubuhkan, 10 percubaan untuk menyerang negara ini telah dapat dipatahkan. Ini kejayaan. Tapi kita tak cerita dekat orang bahawa pada satu hari tertentu mereka sedang menyerang. Kita telah patahkan dan mereka tidak dapat masuk ke sini untuk membuat serangan kepada kita. Malah perayaan hari ulang tahun serangan mereka itu, mereka telah bersiap sedia untuk menyerang. Tapi kita patahkan. Cuma rakyat hanya mengetahui kalau berlaku pertempuran. Tapi usaha untuk matahkan itu yang penting. Ya. Yang Berhormat, ini jangka panjang ni, saya dah bawa-bawa ni, semua Yang Berhormat sebagai contoh telah dilantik menjadi Kena Kehormat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tan Sri Speaker belum dilantik sebab Tan Sri Speaker akan dibagi pangkat yang lebih tinggi. Jadi pembangkang pun kita bagi. Jadi Yang Berhormat, tiap-tiap orang dia mesti ada anggotanya. Jadi anggotanya kurang-kurangnya 30 orang anggota bersama dengan Yang Berhormat untuk mengatasi menguruskan bencana. Tetapi ianya boleh diambil bersama untuk kes yang berlaku sekarang. Sebab kita nak supaya rakyat melihat keselamatan ini ialah perkara yang bersama. Yang Berhormat, kita tengok ada beberapa negara, kita ambil contoh, ada sebuah negara, kalau kita pergi, polis boleh tangkap dalam masa 1 jam. Pasal apa? Sebab kita pergi ke negara yang berkenaan, dia hanya bercakap bahasa mereka. Kalau kita cakap bahasa yang lain, dia tahu kita orang luar, polis datang pada kita. Sebab rakyat memberi maklumat. Ada satu negara jiran lagi satu, sebab bahasa itu yang menyatukan negara ini. Dia tahu kalau kita pergi ke sana, mungkin orang Sabah mungkin bahasa agak sama, tapi kalau saya pergi ke Indonesia, orang Indonesia tahu bahawa saya bukan orang sana. 1 jam orang tahu. Tetapi kita bila dia masuk, kita pergi ke Filipina, dia menggunakan bahasanya dan bahasa Inggerisnya ialah juga berlainan daripada pronunciation. Dia tahu kita bukan orang Filipina. Polis dapat mengesannya serta-merta. Tapi bila dia datang ke Malaysia, rakyat setengahnya tidak bersama, tak bagi maklumat. Yang ni sebab kita ambil pendekatan baru, rakyat mesti menyertai pasukan sukarelawan kita. Jadi yang saya jaga sekarang ni adalah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga sukarelawan APMM. Sertai Yang Berhormat, disempurna sertai. Dan mereka kena bagi maklumat. Sebab ini
kidnap forensum ni dah jadi perniagaan. Bila jadi perniagaan, ada orang dalam yang memberi maklumat kepada pencolek, dan pencolek dia pula, dia sekarang ni dah dia buat pendekatan bahawa bila dia colek, dia akan pergi jual kepada Abu Sayyaf, lepas tu Abu Sayyaf pula membuat tuntutan kepada kita. Ini satu yang cukup bahaya dan harus ditangani bersama oleh rakyat, oleh yang ahli yang berhormat. Takat mengkritik, saya ingat siapa pun boleh, tetapi untuk melaksanakannya